Okay, untuk soalan ni, P prime is the image of P under transformation X followed by transformation Y. Jadi, P prime ni image bagi P, tapi P ni dah melalui dua transformation. Yang pertama X dan yang kedua Y. Means dia akan melalui X, Y. Describe in full transformations X and Y. Jadi, kita nak pastikan dulu apa yang berlaku pada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ni. Daripada P pergi ke P prime, kita kena kaji dulu. Kita nampak dekat sini bahawa berlaku perubahan saiz. Okey, berlaku perubahan saiz. Maksudnya berlaku enlargement di sini. So kita tahu yang pertama ada enlargement. Okey. Kita tahu yang pertama berlaku enlargement di sini. Okey. Dan kemudian bila dah enlarge dan kita tengok kedudukan dia pun berbeza. Okey. Seperti ada rotation dekat sini. Okey. Now kita dah identify ada enlargement, ada rotation. Tapi mana yang kita perlu buat dulu? Okey. Daripada P nak pergi P prime. Sama ada kalau kita nak buat enlargement dulu. Tapi dekat sini berlaku enlargement less than 1. Sebab image dia lebih kecil daripada objek. Sebenarnya untuk soalan ni ada banyak cara untuk awak selesaikan. Kalau buat enlargement dulu, then rotate. Boleh. Kalau kita buat rotation dulu, then baru kita buat enlargement pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So, jadi untuk soalan ni ada banyak cara jawapan. Tapi cikgu tunjukkan satu cara sahaja. Jadi, awak boleh cuba dengan cara-cara lain. Okay. Okay, let's say kita nak buat rotation dulu. Okay, kita buat rotation dulu. Jadi, kita kena bawa objek P ni betul-betul berada atas P prime. Okey, nak pusing. Okay. Tengok di sini kita nampak ada point yang bercantum. Jadi maksudnya di sini berlaku center. Okey, center of enlargement pun kat sini, center of rotation pun kat sini. Untuk kes ni lah, untuk kes gambar ni. Jadi kat sini kalau ni adalah center, jadi kita kena pastikan dulu point mana pergi ke point mana. Okey, let's say point ini, pasangan dia, point dekat sini. Jadi kita tengok. Kalau kita nak buat, kita katanya adalah center of rotation, kita nak rotate. Dan awak nampak tak kat sini, dia adalah 90 degree clockwise. Okey, 90 degree clockwise. Okey, kalau kita ambil line yang panjang ni, dia setara dengan line sini. Masih lagi 90 degree clockwise. So, kalau awak nak buat rotation yang pertama, means ini kan kita buat yang pertama. Yang ini kita buat second. So, kalau kita nak rotate dulu, maksudnya Y ni akan menjadi rotation. Okay, Y ni akan jadi rotation. So, cara awak nak tulis Y is a rotation. Tadi kita tahu degree dia kan 90 degree. Okey. Dan kita pusing clockwise. Ini semua maklumat yang perlu ada bila awak tulis rotation. Perlu ada, tulis dulu apa transformation yang berlaku. Ini mesti tulis dulu. Sebab ini menjawab soalan. Yang lain-lain ni follow untuk memperkuatkan perkataan rotation ni. Memperkuatkan transformation yang berlaku. Okey, ini yang menjawab soalan. Jadi, tulis dulu transformation apa yang berlaku. Translation, rotation, enlargement, reflection. Itu tulis dulu. Dan baru followed by dia punya ciri-ciri lah. So, rotation mesti ada degree. Degree putaran dia 90 degree, 180 degree. Okey. Clockwise atau anti-clockwise. Tapi kalau 180 tak perlu ada clockwise atau anti-clockwise.
Sebab 180 degree awak pusing clockwise atau awak pusing anti-clockwise sama je. Dapat tempat yang sama. Okey, lagi satu yang tertinggal ialah apa? Center of rotation. Besar sangat ya slide cikgu. Okay, kecilkan sikit. Okey. Center of rotation ataupun awak tulis at point pun boleh jugalah. Okey, tak payah panjang macam ni. At point. Koordinat dia, baca koordinat dia. X2, Y kosong. Cukup. Okey. Y is a rotation 90 degree clockwise at point 20. Ataupun Y sama dengan rotation 90 degree clockwise. Itu pun dah okey. Okey, bila kita dah rotate, jadi maksudnya dia dah membesar dekat sini. Okey, awak tengok dekat sini, Cartesian plane ni tak cukup, tak muat untuk kita nak lukis rotation bagi P. Okey, sebab kenapa dia tak muat? Sebab soalan dia bukan minta kita lukis rotation P ni. Bukan suruh kita lukis P prime. P transformation yang pertama. Bukan suruh kita lukis yang tu. Tapi mereka tanya untuk kita describe sahaja. Jadi kita tahu yang ini dia akan pusing ke sini. Okey. Sekarang bila kita dah buat rotation dulu, then the second one kita akan buat enlargement kan. Dan maksudnya bentuk yang kecil ni image. Ini bila dah rotate dia jadi besar. So bentuk besar tu objek. So objek ke image mengecil, maksudnya enlargement kita scale factor dia akan berkurang. Okay, less than 1. Okay. Macam mana kita nak tahu berapa scale factor dia? Kita just compare dengan yang besar. Sebab yang besar ni akan duduk di sini. Bila kita rotate kan, sama size. So kita compare saja. Okay, kalau cikgu tengok mana yang paling senang, ialah ni, garisan ni. Okay, so garisan ni dia setara dengan garisan ni. Jadi kalau ni adalah objek, okay, objek dia kan sama saiz dengan yang dah di-rotate, sama saiz dengan P ni. So ini 2. Tapi bila dah kita buat proses enlargement, dia menjadi 1. Means image dia mengecil, jadi enlargement dia akan menjadi 1/2. Okay, jadi kita dah boleh tulislah X kita. So X ialah enlargement. Okay, X is an enlargement. Scale factor equal to 1/2 at point mana tadi? X2 Y kosong. 2 kosong. Okay. Okay, so enlargement scale factor koma je lah ya. Kalau nak tulis ayat penuh pun boleh juga. Enlargement with scale factor 1/2 at center 20. Boleh juga. Okay, yang penting maklumat untuk enlargement semua dah ada dekat sini. Scale factor ada, di mana dia pusat pembesaran dia, semua dah ada dekat sini. Okay, so kita dah menjawab soalan yang pertama tadi. Okay.